Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So hari ni saya nak ceritakan dengan lebih detail sikit kaedah penghasilan lastik menggunakan teknik 3D printer menggunakan bahan daripada ABS. Okay. So sebelum ni saya dah tunjukkan salah satu model, iaitu model ni Lance Z. Kita panggil dia Lance Z. Lance tu dalam bahasa Perancis membawa maksud pelontar. So model sebelum ni saya tunjuk dalam video saya adalah yang ini Lance Z. So hari ni saya nak tunjuk penghasilan daripada awal sketching sampai siap untuk model ni. Itu yang saya panggil dia sebagai Lance S. Okay, so ini sebagai Lance S. Okay, so daripada awal of course kita nak hasilkan produk daripada 3D printer, kita mestilah ada bahan yang 3D printer itu boleh baca. Okay, so step pertama adalah dengan menghasilkan lukisan. Okay, so kita mulakan dengan lukisan dalam bentuk sketching 2 dimension dahulu, 2 dimensi. Okay, kita start dengan sketch komponen apa yang kita nak. Biasanya saya buat sketch simple sketch dulu. Okay, simple sketch dalam bentuk 2D. Kemudian bila kita dah ada simple shape 2D, kita akan transfer kepada 3 dimension. Okay, so kita boleh gunakan software apa saja. Di sini biasanya saya gunakan SolidWorks lah. Okay, so daripada 3D, dalam 3D kita boleh edit banyak lagi apa yang kita nak. Contohnya kita boleh orang panggil dalam tu dia panggil buat fillet, maksudnya buat lengkuk, buang komponen sebagainya. Kita boleh edit dalam masa kita dalam 3 dimension. Okay, so bila dah siap 3 dimension, kita akan hantar kepada slicer. Slicer ni ada macam-macam jenis slicer jugalah. Yang saya guna adalah biasanya saya gunakan Cura. Cura ni dia simple. So saya gunakan Cura. Slicer ni, step ni adalah step yang sangat-sangat penting. Iaitu dalam slicer ni lah kita akan tentukan size, kita akan tentukan ketebalan, kita akan tentukan orientation dan sebagainya. Dan semua pemilihan itu akan mempengaruhi kekuatan produk yang kita hasilkan. Okay, so jadi step ni adalah step yang sangat penting. Kemudian bila kita dah siap, kita akan hantar kepada 3D printer. Okay, so 3D printer macam biasa, 3D printer dia tak kita tak ada edit apa-apa dalam 3D printer. Kita just hantar maklumat yang kita dah save daripada Cura. 3D printer hanya print saja. Apa yang dia dapat, dia just print. Okay, so proses ni makan masa. Untuk produk ni lebih kurang dalam 7 jam, 8 jam jugalah untuk siapkan produk tersebut. Okay. So apabila produk saya panggil sebagai raw produk ni dah siap, kita akan ambil and then kita akan pergi kepada post processing. Okay, post processing. Step pertama yang saya buat adalah saya akan ratakan dulu mana-mana permukaan yang tak rata. Okay, kita gunakan kertas pasir, polish dulu sampai puas hati semua permukaan, aging dan sebagainya. Bila dah siap, barulah kita akan pergi kepada step kedua, iaitu untuk spray color. Okay, so spray pun ada beberapa step lah. Saya pun bukan pandai sangat, tapi kita buat beberapa step. Contohnya pertama kita buat kita letak dengan premier dulu. Premier untuk plastik supaya dia tutup semua lubang, supaya dia cat berikutnya akan melekat dengan cantik. Okay, dah siap premier, kita ambil saya letak pula undercoat. Okay, undercoat supaya warna dia akan naik balik. Saya letak undercoat supaya warna dia kekuat dan akan naik. Okay, saya letak silver kat sini undercoat saya. Bila dah siap undercoat, barulah saya letakkan color yang saya nak, betul-betul nak lah. Kat sini saya letak color hijau fluorescent. So dapatlah hasilnya macam ni. So dapatlah hasil akhir seperti inilah. So lepas saya cat, saya dah pasang flat band dan sebagainya, kita akan dapat hasil akhir seperti ini. Okay, so dapatlah hasil akhir. Okay, so yang ni saya design dia supaya lebih ergonomik. Maksudnya kita boleh pegang dengan tempat-tempat tertentu lah. Contohnya yang ini kita cuma ada satu tempat sahaja, iaitu okay, model ni kita hanya pegang ujung ni. So belakang ni bebas. Okay, so model ni kita lebih kepada precision sikit. Maksudnya kita tangan kita memang muat-muat kat sini dan satu akan duduk dalam ni. Okay, so lagi sedap pegang lah. Okay, so model ni kalau kita tengok dia nampak gini macam lebih besar banding model sebelum ni Lance Z, tetapi sebenarnya dia hanya besar, asal dia sama, dia cuma hanya besar di ujung ni sahaja. Okay, besar di ujung ni sahaja supaya untuk masukkan jari kelingking.
Dan bila kita pegang, kita akan rasa model ni lagi kecil. Sebabkan saya kecilkan bahagian, okey, saya kecilkan bahagian ni supaya lagi selesa kita untuk pegang. Okey. So bila kita pegang, lebih kurang ginilah. Okey. Lebih kurang gini. Semua masuk ngam-ngam lah. Masuk ngam-ngam dengan yang ni kat sini. Okey, saya pegang. Okey, so bila nak lastik, dia akan jadi gini lah. Okey. So ngam-ngam. So ke depan ni pun boleh, ke kiri pun boleh. Okey, so kita akan pergi try test macam mana, tepat ke tak tepat. Kita jumpa sekejap lagi. Okey, so itu dia hasil test. Kita boleh nampak dia punya penggunaan sama saja. Cumanya bila kita buat lekuk-lekuk begini, kita boleh pegang dengan lagi stable lah. Okey, kita boleh pegang dengan lagi stable. Kedudukannya lagi kemas lah dekat tangan kita. Dan bila kita lastik, dia akan sangat-sangat stable. Okey, so dia tak bergerak. Bila kita lepaskan tali, dia tak bergerak. Dia memang ngam-ngam dekat tangan. Okey, so ini sangat stable. Dan bila kita lastik, kalau kita aim yang betul, memang akan sangat tepat lah. Okey, akan sangat tepat. Tapi of course model ni saya akan buat beberapa pembaharuan lah lepas saya gunakan. Ini of course ini first model, first try saya buat design, dan kita akan print macam biasa, akan print dan kita tengok sesuai. So selepas saya gunakan, saya dapati ada beberapa pembaharuan, penambahbaikan yang saya boleh buat, iaitu kat sini saya mungkin boleh letak fillet supaya nampak lagi smooth, and then fillet tu adalah lengkuk, okey, supaya rounded, panggil rounded. Okey, so dan saya akan tambah rounded di semua kawasan supaya bila kita pegang dia lagi selesa. Dan bahagian ni, bulatan ni mungkin saya akan besarkan sikit lagi supaya ngam lah dengan tangan. Kalau kat sini ada jarak sikit, saya akan kecilkan sikit supaya ngam dengan tangan. So itulah antara pembaharuan, antara penambahbaikan yang saya akan buat untuk model ni supaya betul-betul selesa untuk kita pakai. Okey, so itu saja untuk penerangan pembuatan plastik menggunakan 3D printer daripada bahan ABS. InsyaAllah next video saya akan tunjukkan, explain berkaitan dengan kekuatan plastik menggunakan 3D printer. Ada orang tanya kuat ke tak, tahan ke tak plastik kalau kita gunakan 3D printer. Saya akan try explain, terangkan dalam video saya yang berikutnya. Okey, so jumpa lagi.